Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan kepada bahagian yang seterusnya, masih di dalam bab 1 hukum indeks, iaitu indeks yang dikuasakan. Seperti mana yang kita ketahui, sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan darab indeks dan bahagi indeks. Jadi untuk indeks yang dikuasakan, dia juga ada kaedah dia yang tersendiri. Okey, kita tengok macam mana contoh indeks yang dikuasakan. Okey, contoh bentuk indeks yang dikuasakan adalah, ini adalah indeks, tata tanda indeks. Kemudian dia ada juga kuasa. Contoh dia ada kuasa 4. Jadi 3 kuasa 2, kuasa 4 ni kalau kita kaitkan ataupun kita hubungkan dia dengan pendaraban berulang yang kita dah pernah belajar awal dulu, apa yang dimaksudkan dengan indeks yang dikuasakan dalam bentuk pendaraban berulang, iaitu 3 kuasa 2 yang didarabkan sebanyak 4 kali. 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 2. Okey, kita dah belajar darab kan. Jadi 3 kuasa 2 bila darab jadi tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sebab apa tambah 2? Sebab asas dia sama. So indeks dia kena tambah. Berapa jawapan dia? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 adalah 8. Okey, ini kalau kita gunakan atau kita kaitkan dengan pendaraban berulang. Macam mana kita nak gunakan dengan konsep indeks yang dikuasakan? Okey, sekarang kita tengok. Okey, untuk indeks yang dikuasakan daripada pendaraban berulang, kita rumuskan dia sebagai 3 kuasa 2 darab 4. Maka dapat jawapan 3, 2 darab 4, 8. Jadi sama tak jawapan dengan kita buat kaedah pendaraban berulang tadi? Sama. Jadi untuk indeks yang dikuasakan, apabila kuasa indeks dikuasakan dengan nombor sesuatu lain, maka dia akan menjadi darab. Senang cerita, kurungan ni kita akan darabkan indeks dia. Okay, maka jawapan 3 kuasa 8. Okey, kita sambung tengok contoh yang kedua. Kita bagi contoh nombor H kuasa 3 kuasa 10. Kita dah tahu kalau dia ada kuasa, maka dia kena darab 3 darab 10. Apa yang kena darab? Indeks dia. H 30. Okey, contoh negatif. Negatif Y kuasa 3. Lepas tu dia ada kuasa lagi dengan 5. Okey, contoh. So, apa yang akan berlaku kat sini? Darab negatif Y kuasa 3 darab 5. Okey, ni kuranglah supaya tak terkeliru kan. Okey, negatif Y 3 darab 5, 15. Okey, boleh? Okey, kesimpulannya, apabila tata tanda indeks yang dikuasakan, maka dia akan menghasilkan A M kurungan N ataupun A M kuasa N adalah A M darab N. Okey, contoh seterusnya kita tengok pada bentuk soalan. Okey, ada juga persoalan yang dia akan tanya, adakah pasangan persamaan ini benar atau palsu? Jadi kalau dia bagi contoh 4 kuasa 2 darab 3 sama dengan 4 kuasa 3 kuasa 2 lagi. Jadi macam mana kita nak tahu persamaan ini benar atau palsu ataupun bersesuaian ataupun tidak? So kita kena kira lah satu-satu. Okey, contoh kita dah belajar tadi 4 2 darab 3. Yang ni 4 3 darab 2. So 4 2 darab 3 6. 4 3 darab 2 4 kuasa 6. So, dua-dua ni adalah sepadan ataupun sama. Jadi, jawapan dia adalah benar. Jadi, perbandingan itu sekiranya di sini 4 kuasa 6 tapi kat sini 4 kuasa 8. Jadi, kedua-dua persamaan ataupun kedua-dua indeks ini adalah palsu kerana dia tidak sama. Okay, contoh yang kedua. Okay, kita tengok contoh yang kedua. 2 kuasa 3 kuasa 4
sama dengan 2 kuasa 2 kuasa 6. So sekarang ni ada dua persamaan di belah kiri dan belah kanan. Okey, kamu kena ingat syarat dia nak tahu persamaan ni benar atau palsu mesti kiri dan kanan sama. Okey, so kita tengok satu persatu. 2, 3 kuasa 4 ni apa tadi? Hubungan dia adalah darab. Kemudian 2, 2 darab 6. 2, 3 darab 4 apa? 2 kuasa 3 darab 4. 3 darab 4, 12. 2, 2 darab 6 pun 12. So, jawapan dia adalah benar. Okey, kita tengok bentuk yang ketiga, soalan yang sama, benar atau palsu. Okey, cuba perhatikan. Yang tadi nombor asas dia sama. Bila nombor asas dia sama, baru kita boleh darabkan. Ini memang basic. Awal-awal dulu saya dah pesan. Apa-apa pun mesti nombor asas yang sama. Jadi, kita tengok pada soalan ketiga. Apa yang merunsingkan kamu bila tengok soalan ketiga? Okey, betul. Maksudnya, maksud kamu, nombor asal dia berbeza kan? So, macam mana kita nak kira? Ataupun macam mana kita nak bandingkan? Okey, yang pertama kena tengok belah kiri dan persamaan belah kanan. Sekarang ni ini 3, yang ni 27. 3 kuasa 2, yang ni tak apa. Kita selesaikan dia macam biasa. Darab 6 kan? So, dapatlah 3 kuasa 12. Okay, sekarang masalah kita adalah pada 27 kuasa 2. 27 ni tak sama dengan 3. Jadi, kita tengok. Kalau dalam punca kuasa, 27 ini adalah bersamaan dengan 3 kuasa 3, betul? Oh, 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Okey, sekarang ni 27 kita kecilkan supaya dia dapat nombor asal yang sama dengan 3, iaitu 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 bersamaan dengan 27 juga. Okey, kemudian kuasa yang asal dia adalah 2 kan? Okey, 2 tulis mula. 2. Kemudian dia dikuasakan dengan 4. Okey, 3 darab 2. Kurungan kan darab. 2 kuasa 4. Maka dia akan darab 3 kuasa 6. Ni kurungan adalah darab 4. Maka 3, 6 darab 4 adalah 24. Jadi, cuba kita bandingkan antara 3 kuasa 12 dengan 3 kuasa 24. Adalah tidak sama. Jadi, dia adalah palsu. Jadi, untuk soalan, dia tanya persamaan benar atau palsu, kamu kena tengok. Kalau asal dia tidak sama, yang besar ni kamu tukarkan dia supaya menjadi asal yang sama dengan pasangan yang lain. Contoh ini 3, ini pun kena tukar jadi 3, cuma dia kuasa berapa? So 3, macam mana dapat 3 kuasa berapa dapat 27? Maka 3 kuasa 3 dapat 27. So bila asal dah sama, barulah kita boleh selesaikan indeks dia. Okay, boleh faham ke? Okey, ini adalah bentuk yang seterusnya. Bagaimanakah anda menggunakan hukum indeks untuk operasi pendaraban dan pembahagian? Sebelum ni kita dah belajar operasi darab dan bahagi, operasi darab dan operasi bahagi. Namun, apabila kita masuk kepada indeks yang dikuasakan, jadi dia akan jadi, kita akan jumpa gabungan operasi. Iaitu operasi darab dan ada kuasa. Konsep dia sama macam yang telah saya ajarkan tadi. Apabila ada kurungan ataupun ada kuasa kan, mesti kena darab. Jadi apa kaitan dia menjadi AMQ darab BNQ ni? Okey, maksudnya begini. A kuasa M didarabkan dengan Q, N didarab dengan Q. Sebab kita dah tahu dah kurungan mesti darab. M darab Q, MQ. N darab Q, NQ. Okey. Bila operasi darab, kita nak buat jawapan, kita tak perlu tulis darab. So, jadi AMQ, BNQ. Kalau bahagi pula sama juga. M darab Q, jadi MQ. N darab Q, jadi NQ.
Okay, selain bahagi macam ni, dia juga boleh ditulis dengan bentuk bahagi dalam per. So, AMQ per BNQ. Jadi, ini adalah asas untuk darab ataupun bahagi yang juga melibatkan indeks yang dikuasakan. Okey, ini konsep dulu. Sekejap lagi kita akan tengok soalan. Kita bagi darab dulu lah. 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4. Kemudian dia ada kuasa lagi 3. Okey, yang mana kita dah bagi tahu tadi. Bila dia ada kuasa, walaupun dia ada operasi darab, konsep mesti sama. Kuasa ataupun indeks darab dengan yang dikuasakan, 4 pun darab dengan 3. Maka dia akan dapat 7, 3 darab 3 darab 5, 4 darab 3. So, 7, 3 darab 3, 9. 7 kuasa 9 darab 5 kuasa 12. Okey, kat sini tak boleh hilangkan darab tau sebab dia adalah nombor. Kena kekalkan. Kalau yang atas tadi, saya dah bagi contoh balik. Tengok kat atas tadi. Kenapa tak ada darab? Sebab ini adalah pemboleh ubah. Kalau kita hilangkan darab pun, kita tetap faham yang dia bermaksud ini mesti darab kan. Tetapi apabila jawapan dia yang melibatkan asas dia nombor, macam ini, kamu tak boleh hilangkan. Kalau kamu hilangkan, dia akan jadi 795 kuasa 12. So, kena kekalkan simbol darab. Okey, kita tengok contoh lain, soalan lain. Okey, soalan lain kita ambil contoh bahagi ya. Okay. 2 kuasa 5 per 3 kuasa 2 dikuasakan dengan 4. Okey, ni per ni bahagi. Jadi 2, 5 darab 4 per 3, 2 darab 4. Dan akan dapat jawapan 2, 5 darab 4. Ni 5 darab 4. 20 per 3 kuasa 12. 2 darab 4, 8. Okay. 2, 3 kuasa 8. Okay. Soalan ketiga. 5, N kuasa 4, N kuasa 3, kuasa 2. Dikurungkan semua ini adalah kuasa dengan 2. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang ni kita tengok satu persatu. Sekarang ni ada nombor M kuasa 4 dan N kuasa 3. Jadi semua ini kena didarabkan dengan 2 termasuklah nombor 5. So 5 kuasa 2, 5 kuasa 2. Okay, sebab dia nombor kan. Kemudian M 4. Bila kurungan jadi darab 2. Kemudian N 3 darab 2. Okey, dia boleh juga kalau kita nak tulis macam ni. 5 kuasa 2 M 4 kurungan 2 N 3 kurungan 2 pun boleh. Yang penting kita tahu darab ini adalah kurungan ini adalah darab. Okey, 5 kuasa 2 adalah 25. M 4 darab 2 M 8 N 3 darab 2 N 6. Jadi jawapannya 25 M kuasa 8 N kuasa 6. Okey, kita tengok bahagi ni, bahagi kan. Okey, sekarang ni kuasa yang di luar kurungan adalah 4. Jadi semua yang berada di dalam yang ada kuasa semua didarabkan dengan yang di luar. 3 darab 4, 7 darab 4. Okey, sekarang ni 2 ni kuasa berapa? Kita dah belajar forman dulu. Sebenarnya 2 ni ada 1, ini pun ada 1, 3 kuasa 1. Ataupun kita tulis je semula. 2 kuasa 4, sebab kat luar ni ada 4. X 3 darab 4 bahagi 3 kuasa 4. Ni kuasa 4. Y 7 darab 4.
Okey, indeks mesti kena tulis kecil berbanding dengan nombor yang lain. Jangan tulis besar, 7 besar ni jadi Y7 pula. Nanti salah. Okey, sekarang ni kira 2 kuasa 4. Lupa 2 kuasa 4 per 16. X 3 darab 4. X 12 per 3 kuasa 4. 81. Y 7 darab 4. 28. Okey, jadi 16X kuasa 12 bahagi 81 Y 20 kuasa 28. Okey, selesai untuk darab dan bahagi indeks yang dikuasakan. Okey, saya tunjukkan contoh bagi gabungan operasi iaitu darab dan bahagi. First kali kita perhatikan pengangka dahulu baru penyebut. Okey, untuk bahagian pengangka, ini adalah operasi darab yang dikuasakan. Okay, kita dah faham kalau dia ada dikuasakan, mesti kesemua ini didarabkan dengan nombor kuasa yang di luar. So, 3 kuasa 3, M 2 darab 3, M 3 darab 3. Okey, kemudian kita tengok penyebut. Penyebut tidak melibatkan apa-apa indeks yang dikuasakan. So, kita tulis sahaja semula M 3, M. Okey, seterusnya, apa yang kita perlu buat? Kita selesaikan darab yang di atas tu. 3 kuasa 3 adalah 27. M 2 darab 3, 6. M 3 darab 3, 9. Per 6. M kuasa 3, N. Okey, so yang ni kita tulis je semula. Okey, sekarang ni macam mana kita nak permudahkan? Per adalah operasi bahagi. So, kita keluarkan nombor. Macam awal-awal kita belajar bahagi tu kan. Nombor dengan nombor. 27 bagi 6. Okey. Asas M. 6. Bila dia bahagi, dia akan jadi operasi tolak. 6 tolak 3 menunjukkan 6M dengan M3 dengan M6 ni hubungan dia adalah bahagi. Bila bahagi, indeks dia mesti tolak. Kemudian N 9 bahagi N. Ni apa indeks dia adalah 1. Okey, 67 bagi 6. Permudahkan jadi 6 bagi 2, 3. 27 bagi 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 27 bagi 3, 9. So, nombor dia jadi 9 per 2. Kita dah permudahkan. M 6 tolak 3, 3. N 9 tolak 1, 8. Maka jawapan dia 9 per 2 M kuasa 3 N kuasa 8. Okey, soalan yang terakhir. Kita boleh tengok seperti yang telah dipaparkan. Okey, gabungan darab dan bahagi. 2X kuasa 3, Y kuasa 4. Kuasa 4 darab 3X, Y kuasa 2, kuasa 3. Kemudian per dengan 36 X kuasa 10, Y kuasa 12. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali kita kira satu persatu. Mula kita kira yang ini. Kemudian kita kira yang ini. Lepas tu baru kita tulis mula yang ketiga. Bahagi. Okey. Sekarang kita, adakah yang pertama ini ada perubahan? Ya, sebab dia ada kurungan. Bila kurungan, semua kena didarabkan dengan 4. Okey, 2 adalah nombor kan. So, 2 kuasa 4. X 3 darab dengan 4. Okey, sama ada kamu nak tulis 3 kurungan 4 ataupun 3 darab 4 pun boleh. Mana-mana saja. Kemudian, Y 4 darab 4. Okey, yang pertama selesai. Kan kita tengok yang kedua. Darab 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. X kuasa 3. Macam mana boleh kuasa 3? Sebab asal dia 1 kan.
So 1 darab 3, 3. Y 2 darab 3. Kemudian bahagi. Okay, yang bawah tu dia tak ada perubahan sebab dia tak ada kurungan. Tulis je semula 36 X kuasa 10 Y kuasa 12. Okey, kemudian apa yang kita perlu selesaikan? Kita selesaikan di bahagian ini, bahagian yang ada kurungan lah yang kita kena darab. Okey, 2 kuasa 4 adalah 16. X. Okey, 3 darab 4 apa? 12. Terus tulis jumlah dia. Y 4 darab 4, 16. Darab. Okey, ungkapan seterusnya. 3 darab 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 adalah 27. X kuasa 3. Y 2 darab 3, 6. Bahagi 36. X kuasa 10. Y kuasa 12. Okey, sekarang ni kamu kena perhatikan macam mana kita nak selesaikan. Okay, bila semua dah tak ada, okey, untuk indeks dia semua dah tak ada kurungan, tak ada yang darab kan. Okey, sekarang kita tengok operasi darab yang besar ni dan bahagi. Okey, konsep dia mesti kena asas yang sama kan. Jadi X12 kita akan darab dengan X3, kita akan bahagi dengan X10. Y16 kita akan darab dengan asas Y juga, Y6 dan Y10. Okey, first sekali seperti mana yang kita dah belajar dulu, kita keluarkan dulu nombor. Mana nombor? Okey, nombor ini 16, 27 dengan 36. Okey, macam mana nak tulis? Okey, nombor kita kumpulkan 16 darab 27 bahagi 36. Okey, itu nombor. Sekarang kita tengok asas yang pertama adalah asas X. Mana yang ada X? Okey, X pertama 12. Warna merah. X yang kedua 3. Okey, antara 12 dengan 3, operasi apa yang tengah-tengah? Darab kan? Jadi bila operasi darab, indeks dia akan jadi tambah. 12 tambah 3. Okey, Syari, ada lagi tak X? Ada, iaitu di bahagian bahagi, iaitu X10. Kalau bahagi dia jadi tolak 10. Okey, selesai untuk X. Sekarang kita tengok. Ada X dah habis. Sekarang kita tengok Y pula. Oh. Okey, Y. Y yang pertama 16. Okey, tulis 16. Darab Y yang kedua 6. Y 6. So, apa 16 dengan 6 ni adalah tengah-tengahnya adalah darab. Kalau darab dia akan jadi tambah. Kemudian Y yang ketiga, Y 12. Apa operasi dia? Bahagi. Kalau bahagi jadi tolak. Okey, kita selesaikan. 16 darab 24 bahagi 36. Okey, kalau kamu tak boleh nak permudahkan, bahagi je terus. 16 darab 27 bahagi 36, maka akan dapat 12. Okey, kita selesaikan asas X. 12 tambah 3, 15. 15 tolak 10, 5. Dan Y, 16 tambah 6, 22. 22 tolak 12, 10. Y 10. Maka jawapan dia 12 X kuasa 5 Y kuasa 10. Okey, biasanya kalau soalan macam ni dia akan kata permudahkan ataupun ringkaskan setiap yang berikut. Konsep dia sama je. Kalau dia ada darab, indeks dia akan tambah. Kalau dia ada bahagi, indeks dia akan tolak. Dan kalau dia ada kurungan, indeks dia akan kena indeks dia dikuasakan, dia akan jadi darab. Okey, boleh ya. Okey, kita akan imbas kembali apa yang kita dah belajar dalam tajuk indeks pengimbasan. Okey, yang pertama kita dah belajar adalah pendaraban. AM
darab A kuasa N adalah A M tambah N. Apabila operasi bahagi, A kuasa M bahagi A kuasa N, indeks dia akan jadi operasi tolak. Dan yang kita belajar hari ini adalah indeks yang dikuasakan ataupun dia ada kurungan dengan kuasa, maka apa yang terjadi pada indeks adalah operasi darab. Okay, sama ada kita tulis macam ni ataupun A M N ataupun A M N, semua itu memberi maksud darab. Okey, jadi kamu kena ingat konsep-konsep ini supaya dapat digunakan dalam setiap persoalan ataupun setiap latihan yang diberikan. Okey, terima kasih. Saya akan bagi latihan pada post yang seterusnya. Semoga semua faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.